Saya akan mulakan dengan pengenalan. Secara umumnya, perkataan kebajikan itu merangkumi pelbagai aspek termasuklah peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesihatan serta semua aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan individu dan masyarakat. Istilah kebajikan juga boleh merujuk kepada nilai dan tindakan yang menyokong kebaikan moral dan etika dalam masyarakat. Ini mungkin melibatkan segala permasalahan sosial yang melibatkan komuniti dan meningkatkan kesedaran tentang isu sosial serta usaha untuk mewujudkan persekitaran yang lebih baik untuk semua orang. Menurut Suhami A. Samad 2022, program-program kebajikan yang telah diwujudkan adalah bertujuan memberi bantuan saraan yang minimum bagi membolehkan penerimaan meneruskan kehidupan seharian. Dan sekiranya bersesuaian, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu penerima bantuan untuk terus berada dalam kelompok komuniti mereka. Oleh itu, setiap organisasi dalam sesebuah institusi yang menjalankan program-program perlulah mempunyai penyelaras dengan kepimpinan yang baik agar sistem kebajikan sosial di Malaysia bergerak seiring dengan masalah masyarakat mengikut masa. Kebajikan sosial merupakan institusi, program dan aktiviti yang diwujudkan untuk menjamin kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, wanita dan kanak-kanak yang didera dan ditindas, golongan anak yatim piatu, warga emas tanpa penjagaan dan yang dipinggirkan. Secara umumnya, sistem kebajikan sosial berfungsi untuk mencegah, mengawal dan merawat masalah sosial yang sedia ada daripada timbul suatu masalah sosial yang lain. Antara agensi-agensi yang terlibat yang berfungsi untuk menghulurkan bantuan dari segi moral, nasihat dan keupayaan hidup termasuklah pihak kerajaan atau pihak bukan kerajaan. Sebagai contoh pihak kerajaan adalah seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang terakhir sekali, saling memerlukan bantuan sejagat dari pelbagai pihak, terutama sekali sama ada dari pihak kerajaan maupun bukan kerajaan dalam mengembalikan semula kefungsian dan kesejahteraan sosial. Seterusnya, definisi kepimpinan. Apa itu kepimpinan? Kepimpinan dari segi bahasa dan istilah mengikut Kamus Dewan adalah terbitan daripada pimpin yang membawa erti bimbing, pandu atau tunjuk. Karakteristik seseorang pemimpin termasuk kemampuan untuk mengambil keputusan, memimpin dengan contoh berkomunikasi secara efektif, memotivasikan masyarakat di sekeliling serta membina hubungan yang baik dengan anggota. Taktik yang digunakan untuk mempengaruhi ahli kelompok atau kumpulan antaranya seperti memberi pujian, semangat, sokongan, ganjaran serta menunjukkan role model yang baik. Impaknya adalah pekerja mempunyai semangat yang tinggi, mempamerkan kerjasama yang erat dan ketaatan yang tinggi pada sesebuah organisasi. Transformasi bermaksud satu perubahan ke arah satu bentuk atau corak yang berlaku secara terarah dan bertahap mengikut perancangan dan dalam jangka masa yang tertentu. Sebagai contoh, transformasi yang telah dilakukan ke atas Jabatan Kebajikan Masyarakat. Transformasi ini memerlukan perubahan asas bagi mengubah cara kerja yang dilaksanakan kepada cara kerja yang baharu yang memerlukan jabatan membuat pemilihan, keutamaan, kehendak dan juga keperluan. Selain itu, transformasi juga bermakna perubahan mega dan komprehensif, iaitu yang melibatkan perubahan kepercayaan, ilmu, sikap, struktur sistem dan organisasi, rupa bentuk sistem dan organisasi, teknologi, budaya kerja, proses kerja dan juga prestasi kerja. Contohnya, setelah Malaya ditransformasikan kepada Malaysia, terdapat beberapa agenda yang dititikberatkan iaitu pembastian kemiskinan, pembastian buta huruf, pembinaan prasarana sosial dan pembangunan ekonomi. Transformasi ini lebih menekankan kepada kebajikan rakyat dan menyebabkan kebajikan rakyat menjadi lebih terjamin. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri atau lebih dikenali dengan panggilan YB Nancy merupakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah pentadbiran Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga merupakan Naib Ketua Wanita Parti Bumi Putera dan Ahli Parlimen P193 Santubong. Beliau mempunyai pengalaman memimpin pelbagai kementerian melalui jawatannya sebagai mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri, mantan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, mantan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya dan kini Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
Beliau berusaha untuk memperlihatkan kepimpinan wanita merupakan kepimpinan yang amat diperlukan Malaysia pada waktu ini. Tambahan lagi, matlamat beliau adalah untuk memastikan kemajuan Malaysia pada masa hadapan tidak sekali-kali mengetepikan kebajikan dan kesejahteraan anak-anak, wanita dan golongan rentan di Malaysia. Terdapat pelbagai program yang telah dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Antaranya ialah program Wanita Bangkit. Program ini merupakan inisiatif kerajaan dalam membantu wanita bangkit dengan mendekatkan mereka kepada peluang pekerjaan dan keusahawanan dengan cara mengetengahkan produk keusahawanan kepada para peserta. Program ini dapat melatih para wanita untuk memulakan perniagaan sehingga mereka mampu untuk berdikari agar dapat keluar dari kepompong kemiskinan. Peserta program ini juga boleh memilih produk untuk diniagakan dan akan diberikan modal perniagaan serta bimbingan dan motivasi daripada mentor yang berpengalaman. Program Wanita Bangkit ini dia mensasarkan kepada suri rumah dan ibu tunggal yang terkesan akibat COVID-19 yang tiada pekerjaan, menjadi mangsa dera dan juga perceraian. Sasaran kerajaan juga adalah terhadap golongan wanita yang memang dah ada latar dalam perniagaan sekaligus menampakkan keseriusan dalam cara mereka menjalankan perniagaan. Program Wanita Bangkit ini telah berjaya menarik seramai 20,100 wanita untuk menyertai program keusahawanan sejak tahun lalu hingga Jun 2023. YB Nancy juga bercadang untuk melaksanakan program Wanita Bangkit bersasar bagi membantu banduan wanita untuk menjana pendapatan sebaik diberikan pembebasan banduan secara lesen iaitu PBSL. Saya akan membentangkan serba sedikit tentang latar belakang tokoh yang saya pilih, iaitu YB Datuk Seri Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim. Beliau merupakan seorang ahli politik Malaysia yang berasal dari bumi Kenyalang, iaitu dari negeri Sarawak. Beliau telah diangkat menjadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dari tahun 2013 sehingga tahun 2018. Namun, baru-baru ini, pada tahun 2023, beliau baru sahaja dilantik sebagai pengerusi LPP-KN yang ke-13. Apa itu LPP-KN? LPP-KN merujuk kepada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara atau dalam bahasa Inggerisnya National Population and Family Development Board, NPFDB. LPP-KN merupakan sebuah agensi kerajaan di Malaysia yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penduduk, pembangunan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Antara transformasi yang telah dilakukan oleh beliau adalah beliau telah menyokong dan menyuarakan sistem berbentuk flexi work yang dapat menarik minat dan membangunkan wanita dalam bidang pekerjaan, terutamanya bagi golongan yang bergelar suri rumah. Flexi work ni membantu dalam memberikan golongan wanita ini memilih masa kerja mereka, dan mereka boleh membahagikan masa dengan sebaik yang mungkin, sebab wanita ni kena bahagi masa untuk bekerja dan boleh juga bahagikan masa untuk hal-hal di rumah. Okey, antara program yang YB Rohani telah jalankan iaitu program Hari Ibu yang dijalankan pada setiap tahun bagi meraihkan setiap wanita yang bergelar ibu. Program ini juga disertakan dengan kempen selfie bersama anak-anak. Jadi daripada kempen selfie ni kita dapat mengeratkan lagi hubungan antara ibu dan anak-anak. YB Rohani bukan tertumpu pada wanita sahaja, tapi beliau turut membantu dalam menjaga kebajikan warga emas, warga-warga yang rentan ni, terutama golongan yang terlantar sakit kat rumah atau ke hospital. Contohnya, program di bawah KPWKM yang melibatkan warga emas seperti program Sentuhannya Kasih Rohani yang merupakan satu projek kepedulian sosial.
Program ini berperanan dalam membantu menyalurkan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan, kepada warga emas yang terlantar di rumah. Okay. Selain Flexi Work, YB Rohani juga telah melancarkan satu aplikasi yang bernama Akla. Akla ni membantu untuk golongan wanita sebab Akla ni merupakan satu aplikasi mudah alih bagi komuniti dalam radius 2 km. Akla ni membantu dalam memberi peluang pekerjaan bebas dari segi jualan barang dan juga perkhidmatan. Di samping itu, YB Rohani ni pun telah merasmikan Karnival Usahawan Wanita. Jadi, ni dapat memberi peluang golongan wanita untuk mempertingkatkan lagi diorang punya ilmu berkaitan dengan bidang perniagaan dan memberi jalan lah untuk diorang menceburi dalam bidang perniagaan ini. Tun Dr. Fatimah Hashim telah dilahirkan pada 25 Disember 1924 di tempat beliau dibesarkan, iaitu di Parit Keroma, Johor. Nama lengkap beliau ialah Fatimah binti Hashim. Beliau merupakan anak ketiga daripada 15 orang adik-beradik. Tun Dr. Fatimah Hashim merupakan Menteri Kebajikan Am Malaysia pada 20 Mei 1969 hingga 28 Februari 1973. Beliau ialah wanita pertama di Malaysia yang dilantik sebagai Menteri Kabinet Malaysia. Pada tahun 1947, Tun Fatimah memulakan karier politiknya dengan menyertai UMNO, iaitu ketika beliau berusia 21 tahun. Beliau menganggotai pergerakan kaum ibu UMNO Cawangan Kawangan Nong Cik, Johor Bahru sebagai bendahari. Beliau juga pernah dilantik sebagai setiausaha pergerakan kaum ibu UMNO Cawangan Johor Bahru. Selain menjadi ketua dalam pergerakan wanita UMNO, Tun Dr. Fatimah juga menjadi tonggak berdirinya sebuah organisasi besar yang menampung harapan seluruh organisasi wanita di Malaysia. Organisasi yang besar tersebut diberi nama National Council Women's Organisation (NCWO) ataupun dikenali sebagai Gerakan Nasional Organisasi Wanita Malaysia. Beliau telah memperjuangkan beberapa isu besar tentang hak dan keperluan wanita dalam gerakan ini. Antara satu gerakan besar yang dibuat oleh beliau ialah menuntut persamaan gaji antara lelaki dan wanita. Dalam kata lain, dasar dari perjuangan ini adalah untuk mendapatkan bayaran gaji yang sama antara lelaki dan wanita. Perjuangan ini bermula dengan memorandum bersama semua organisasi wanita dan ditujukan kepada seluruh kementerian negara pada tahun 1968. Akhirnya tuntutan ini telah dikabulkan. Selain persamaan gaji antara lelaki dan wanita, ada juga perkara yang telah diluluskan, iaitu status wanita sebagai pegawai negeri, undang-undang pensyen bagi wanita serta penglibatan wanita dalam sektor-sektor diplomatik. Di samping itu, Tun Dr. Fatimah dan rakan-rakannya juga berjaya mengadakan Hari Wanita pertama di Malaysia pada tanggal 25 Ogos 1962. Pada tarikh ini akan diperingati sebagai Hari Wanita pada setiap tahun di Malaysia. Tujuan utama Hari Wanita ini adalah untuk menarik perhatian umum tentang peranan yang dimainkan oleh kaum wanita serta mengeratkan hubungan silaturahim sesama wanita dalam pelbagai bangsa maupun agama. Kebajikan wanita akan terjaga dengan adanya Hari Wanita ini apabila masyarakat mula sedar akan peranan mereka dalam kehidupan seharian. Penganjuran 7 bengkel sempena Tahun Kanak-kanak Antarabangsa 1979 merupakan teras perwataan Akta Perlindungan Kanak-kanak. Antaranya ialah keganasan rumah tangga, penjagaan anak-anak, hak harta pusaka, undang-undang buruh, cukai pendapatan dan keselamatan sosial. NCWO juga berusaha menangani masalah melalui aktiviti Joint Action Group Against Violence Against Women. Dalam hal ini, NCWO memberikan bantuan kepada mangsa kes rogol dan kerjasama unit khas polis di Raja Malaysia yang terdiri daripada pegawai polis wanita dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengelola alatan pemeriksaan khas untuk mangsa rogol. Kesimpulannya, kepimpinan dalam kebajikan sosial menuntut kualiti unggul seperti keadilan empati dan kerjasama. Tokoh-tokoh yang dikaji menunjukkan semangat kecekalan yang tinggi dengan mengadakan program-program untuk membantu masyarakat yang memerlukan sokongan rohani dan jasmani. Kepimpinan mereka dinilai dari keberhasilan formal dan sumbangan serta pengorbanan untuk kesejahteraan sosial. Transformasi sistem kebajikan sosial melibatkan perubahan struktur, teknologi dan budaya.
organisasi demi keberkesanan yang lebih besar. Pemimpin-pemimpin tersebut mencerminkan sokongan terhadap kesetaraan, dorongan terhadap keusahawanan wanita dan keterlibatan dalam isu-isu kesejahteraan seperti keganasan rumah tangga. Perjalanan seorang pemimpin menjaga hak kebajikan masyarakat tidaklah mudah, tetapi kepemimpinan berorientasikan pada kesejahteraan dapat memberikan impak positif berterusan serta menjadi inspirasi bagi generasi masa hadapan. Oleh itu, jasa dan pengorbanan para pemimpin perlulah disemai dalam fikiran dan hati setiap individu dalam masyarakat.